Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa uswatil hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمنا سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دولة الجبال يسبحن وتركنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعمل واصبر وفيك يا رب الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فم النبيين والعلماء العاملين حسن المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini jadi panjang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kita duduk pada permulaan hari bila sayyidul ayyam yang kita sudah maklum bahawasanya padanya begitu banyak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Faslun pada menyatakan ria'un, yakni diperlihatkan amal bagi orang yang lain supaya dikata orang soleh dan supaya dipuji orang dan dikehendaki dengan ibadah itu artinya dunia atau nikmatnya, maka sekalian itu terlebih jahat daripada yang jahat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kita masuk kepada fasa yang baru pula, iaitu riya. Riya ni yang kita sudah ketahui bahawasanya menunjuk, iaitu nak perlihatkan. Kerana riya ni dia mari perkataan ra'a. Ra'a ni maksudnya nak perlihat. Riya'un, bila sebut lafaz riya'un, maka nak orang puji pula, nak orang perbagus pula dalam hati dia tu. Yang ni dia mari berkata ra'a. Ra'a maknanya iaitu lihat. Maka riya' ini dia sabit dengan orang, dia akan sabit dengan orang. Dia salah satu amal yang Allah Subhanahu wa taala memperbatalkan amal yang seperti mana yang disebut oleh para ulama, dan tiga yang disebut oleh Rasulullah hadis lain, tiga amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya riya, ujub ataupun wattaba'al hawa, orang sentiasa mengikut hawa nafsu. Ini penyakit riya, na'udzubillah min zalik. Iaitu dan yakni diperlihatkan amal bagi orang yang lain. Yakni riya ini disunah orang diperlihatkan amal dia supaya dikatakan orang soleh, supaya orang kata ni bagus, dia baik, dia buat ni rajin, dia buat ibadah ni bagus ni, dan supaya dipuji orang, dan seorang dipuji dia berbagai bentuk pujian ni, dan atau dikehendaki dengan ibadahnya itu harta dunia dan nikmatnya di dunia, atau dia juga ni dikehendaki dengan ibadahnya itu itu harta dunia. Maksud orang di sebuah harta dunia ni dia buat kebaikan, orang seorang tu bagus dia ni rajin sedekah, rajin ni dia buat bentuk harta dia memperlihatkan, nak suruh orang ni kata dia bagus. Begitu juga nikmatnya Allah Subhanahu wa taala lagi. Sedangkan Imam Sayyidina Ali kallamullahu wajhahu menyatakan bahawasanya
perkara amrah, perkara naha, perkara itu nikmat, perkara bala adalah semua itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, cubaan daripada Allah. Perkara amrah, perkara perintah, kata Sayyidina Ali, Allah Subhanahu wa taala buat perkara perintah, Allah taala nak tengok dia buat ke tak Allah taala suruh. Itu perintah. Perkara tegak, naha, Allah taala larang, tak boleh buat perkara yang dilarang oleh Allah, tapi dia buat juga. Maka perkara itu Allah uji dia. Allah taala buat perkara tegak, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Maka Allah taala nak lihat. Itu termasuk juga berkaitan dengan riya, perkara yang ditegak oleh Allah, maka dia masuk perkara yang naha, yang Allah tegak, Allah taala nak tengok. Dia ni ambil juga sifat riya ni. Riya ni haram, sifat haram ni. Dan di antara kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, nikmat itu sendiri. Allah beri nikmat sehat, nikmat kaya, nikmat itu, nikmat ini, Allah cuba, Allah taala nak lihat sama ada nikmat itu, nikmat dunia itu dia buat hasanah ke ataupun sayyi'ah ataupun dalalah. Dia buat nikmat yang dunia yang Allah beri pada dia tu, dia buat buruk ke ataupun semakin dhalla wa adall, sesat lagi menyesatkan. Itu sebab ada Allah beri nikmat kepada dia, tiba-tiba dia buat nikmat itu menyesatkan diri dia dan menyesat pula orang lain. Itu bahaya. Dan Allah buat juga bala. Bala itu sudah maklumlah ujian Allah. Jadi kebiasaan yang kata para ulama, orang yang nampak ujian itu adalah bala. Orang yang nampak ujian itu bala lah. Ujian sakit, ujian itu ujian enggak lah. Sedangkan perkara amrah, perintah Allah adalah ujian Allah. Allah nak tengok dia buat ke tak. Perkara naha, teguran Allah, Allah Ta'ala kata tak boleh ada riak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tengok juga bahawasanya riak dia tu ada ke tak. Tu Allah cuba. Kalau dia ambil riak, maka jelas bahawasanya dia telah melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Abdullah Ibn Mubarak, beberapa orang yang mengaku hampir dengan Allah tetapi berani lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramai orang tahu dia ni dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, tapi jelas dia lawan Allah, jelas dia lawan syariat Allah, perintah Allah. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka sekalian itu terlebih jahat daripada yang jahat. Kata musannif, sifat riya ni sangat jahat kerana dia nak memperlihatkan amal dia kepada orang lain. Tu. Dan ijma' sekalian ulama akan haramnya riya, iaitu dinamakan asyirku, iaitu syirik, asyirkul asghari, iaitu syirik yang kecil, ataupun syirik ni asghari ni, ataupun syirik yang khafi. Yang khafi boleh juga. Maksudnya dia jalil. Syirik ada dua, jalil secara terang-terangan, sembah berhala, sembah tokong, tu jelas, sembah matahari, sembah apa lagi, banyak lagi perkara yang jelas, jalil. Satu lagi syirik khafi, ataupun panggil syirik asrar. Itu juga syirik yang tersembunyi, yang ada dalam hati seseorang, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafa alaikum asyirku asghari, qila wa ma huwa, qala ar-riya'u. Iaitu sabda Nabi sallam, inna akhwafu ma akhafa alaikum asyirku asghari, qila wa ma huwa, qala ar-riya'. Iaitu Nabi SAW, hadis ini dikeluarkan Imam Tirmizi dan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang terlebih aku takut, barang yang ku takut atasmu itu, iaitu syirik asrar. Maka dikata orang, yakni sahabat, apa
iya ya Rasulullah. Maka katanya ya Rasulullah, dia. Jadi Rasulullah SAW suatu hari Rasulullah kata, aku paling takut di atas barang takut. Maksudnya barang kamu takut sesuatu barang tu, aku takut lagi barang kamu takut. Mu takut apa? Maka kata Rasulullah, aku takut lagi perkara yang di atas kamu takut tu. Mana menunjukkan takik Rasulullah bahawasanya takut sungguh perkara ini berlaku ke atas umatnya yang dia kasih, yang Rasulullah kasih kepada umat dia ni. Salah itu di antaranya bila itu sahabat tanya, salah satu riwayat kata sahabat dari Ansar, dia bangun, dia tanya Rasulullah, qila wa ma huwa, siapa itu, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menyatakan syirik, iaitu riya, sifat riya tu. Riya dia duduk tersembunyi. Lepas tu Rasulullah boleh takut kalau syirik jadi tu besar dosa dia. Tapi orang nampak dia sembah berhala, dia sembah bintang, matahari dan sebagainya. Orang nampak selalu dia ni buat kerja syirik ni. Tak boleh. Zahir pun tak boleh. Walaupun dia kata saya tak ada niat pun, tapi perbuatan zahir dia tu kelakuan tak boleh juga. Dia mempersembahkan amal dia walaupun dia kata tak ada niat. Tapi buat sesuatu orang kata buat syirik juga. Dia disembah matahari, tokong. Awak buat apa begitu? Tapi saya tak ada niat, hati saya tak ada niat, saja saya buat begitu. Ada masalah. Walaupun tak buat, tapi jatuh boleh syirik jali juga. Jelah orang nampak selalu, orang boleh hukum selalu. Tapi syirik khafi ni, na'udzubillah min zalik, dia tersembunyi dalam hati, orang tak tahu. Orang tak tahu syirik dia ni hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Bila Allah Subhanahu wa taala tahu, maka Allah akan membuat amal dia jadi sia-sia amal dia. Na'udzubillah min zalik. Yang jelas dia selalu kita dengar hadis Nabi sallallahu, bila naik di Siratul Muntaha ke hadratillah, maka malaikat berasa hairan. Itu malaikat berasa hairan. Al-malal li'ajib. Malaikat berasa hairan, kenapa Allah buang amal ni, iaitu buang pahala ni fi wajhi, seolah dia buat atas muka dia ni. Kenapa begitu? Rupanya Allah menyatakan sesungguhnya dia buat perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hak naik ke hadratillah tu ikhlas sekali. Tapi hak ni adalah yang pertama dan kedua tu, hak ada riak tu dia puas selalu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni sangat murka kepada orang yang melakukan riak. Na'udzubillah min zalik. Itulah bila ada sifat riak, bila dia buat amal, tadi aku buat ada riak tadi pada si fulan sekian-sekian, maka cepat-cepat dia istighfar kepada Allah. Dia cepat istighfar kepada Allah dalam pun dia mari riak, sembahyang tadi dia mari riak sekejap, maka cepat-cepat dia balik rumah dia buat ada riak tadi, astagfirullahalazim, cepat. Ada apa? Sebab hati manusia ni liar hati manusia. Al-qalbu aqar, hati manusia ni liar. Jadi kalau dia sedar, cepat-cepat dia bertawab pada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengampun dia tidak termasuk pada dosa syirik khafi. Tapi kalau dia biar itu kau bangga dan sebagainya, maka dia termasuk dia syirik khafi. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab hati manusia dia. Sebab ada usolli ni kadang-kadang golongan-golongan setengah-setengah pemalu kata usolli kata bid'ah. Imam Nawawi ada sebut dia kata tu berarti Sahih Imam Nawawi ada sebut imam dia dalam permadu Imam Syafi'i. Tapi kita tak ingat golongan ni dia kadang-kadang Imam Syafi'i pun dia buat main zikir Imam Syafi'i pun dia buat bersenda-senda. Aku dah layak ke syurga-Mu. Imam Syafi'i tu bersyair tu, sesungguhnya aku dah layak pada syurga-Mu. Dia buat permain je kata-kata Imam Syafi'i tu. Jadi Imam Syafi'i kata sunat bahawasanya bila nak sembahyang sebut usalli. Tu tak mau rasa baca usalli bahan tu selalu boleh tak masalah, tapi sunat sebut usalli. Sebab apa? Yad'u ila qalbi, kerana nak membangkitkan hati ataupun nak menolongkan hati dalam sembahyang. Dan tolong menolong ni bukan di luar sembahyang saja, dalam sembahyang pun Allah didik lagi. Hati kamu ni bukan di luar sembahyang saja didik, tolong menolong hati
hati bahasa nak marah orang, hati bahasa nak begini, kita ajar tak baik. Tak baik marah orang, tak baik buat perkara ni gini. Kita tolong aja hati kita di luar. Maka dalam sembahyang disuruh kita tolong lagi. Itulah disunatkan kata usalli fardal isya'i. Tu sebut usalli. Kalau kata payah sembahyang usalli, aku nak sembahyang Allah, aku sembahyang isya'. Aku sembahyang fardal isya', payah sangat main gini. Boleh tak masalah. Tapi disunatkan sebut usalli juga kerana nak menolong hati. Sebab hati manusia ni dia kadang-kadang nak sembahyang, nak takbir dia tu, dia ingat benda lain juga. Tu dia ingat tentang hati dia tu mengayat tak lain. Maka dengan ada usalli tu sekurangnya dia nak panggil standby ni, nak panggil nak takbir ni, usalli fardal isya'i. Jadi standby tu nak panggil nak takbir tu, nak buat perkara hukum wajib tu, takbir tu, nak buat hukum wajib tu dengan lafaz tu dah nak buat dah tu. Begitulah. Kalau bang naik pun dia jalan slow. Lepas tu kalau naik naik tinggi selalu. Nak pergi pada hak wajib tu cukup tinggi tu. Kalau buat barang ketika terbang tu jatuh lah dia terbang. Maka begitulah hati manusia tu, dia duduk pada usalli. Yang mati standby dulu baca usalli, jagalah hati, takut hati ingat ke benda, ingat ke makhluk ni, jaga. Lepas tu Allah tu. Jadi nak cerita pada kita ni bahawasanya hati manusia tu dia tu in kulliya akal. Jika kamu lepas hati kamu tu, kamu dah percaya, dia akan mengayak, dia akan menggigitlah. Akor ni maknanya dia menggigit. Dia berkata akrobin, dia tiba pada binatang akor. Akor ni macam kalau ceking, lipang, tu Rasulullah kata dalam kamu berlindung daripada binatang akor, iaitu kalau ceking, lipang, apa lagi yang mengayak tu waktu malam kita tengok tidur dia mengayak tu. Jadi hati manusia tu begitu. Sebab tu dia suruh usalli. Maka begitulah kadang-kadangnya dia terjatuh kepada dia juga. Kadang-kadang dia sembahyang, dia rasa nak tunjuk kepada orang, maka cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pengampun dosa dia tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata paling aku takut ialah syirik asghar, iaitu ialah riya. Qal musannif rahimahullahu taala, berkata Allah Azza wa Jalla, tak kala dibalas amal manusia pada hari kiamat, pergi kamu kepada orang yang kamu perlihatkan amal kamu di dalam dunia, maka tilik adakah pahala amal mereka itu, tetapi dapat aku balas amal kamu berbuat ibadah bukan kerana-ku, maka tilik olehmu, engkau tilik olehmu, salib, murid. Ini perkataan musannif ni. Itu kata Allah Azza wa Jalla, yakni kata Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kata Allah Azza wa Jalla, yakni melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kerana ada hadis Nabi menceritakan suatu hari nanti, hari-hari kiamat kelak, Allah perintah kepada orang yang riak ni, mungkin minta lah. Seperti mana hadis ni, Allah kata kepada manusia melalui suara malaikat, nadamunadin. Malaikat kata apa? Malaikat iaitu topik cara deras. Malaikat kata apa? Itu yakni dia perintah Allah Azza wa Jalla, itu pergilah kamu kepada orang yang kamu memperlihatkan amal kamu di dalam dunia. Mu pergilah, tak usah minta dengan Tuhan lah. Sebab mu riak dengan si fulan dulu. Kalau mu riak dengan samak, mungkin minta dengan samak. Sebab dulu mu riak amal kamu pada sabu misalnya kata, mungkin minta dengan sabu dah. Mu suruh dengan sabu sana, mungkin minta amal kamu dengan sabu tu, amal kamu tu. Ketika itu sabu misalnya kata di hari kiamat kelak, tak boleh nak beri pertolongan tu. Tapi dia nak berhajat pada Allah, sedangkan dia buat amal tu, dia buat riak tu kepada sabu di atas dunia dulu. Tu misalnya si fulan dia bernama sabu misalnya, dia minta dengan sabu. Ada yang minta dengan Allah Azza wa Jalla. Itu
ketika itulah maka tidak mungkin, mana mungkin manusia ketika itu nak minta dengan makhluk. Kerana ketika itu manusia, hatta raja-raja, pemimpin semua akan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan Allah nyatakan Anal Malik Ainal Mulukil Ardh, akulah raja. Mana raja-raja di atas dunia dulu? Ketika itu para tunduklah ke pemimpin-pemimpin pembesar negara. Para tunduklah ke ni, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nampak kehebatan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika itu diminta lah, dan maka kamu tilik, adakah pahala amal pada mereka itu? Mungkin lah, kata Allah melalui mereka, mungkin. Adakah amal kamu duk riak kepada sabu? Kamu tengok pada sabu tu ada tak pahala hak yang dia nak tolong kamu tu? Tak ada. Maka sebetulnya tak ada. Tetapi dapat aku balas amal kamu berbuat ibadah bukan kerana ku. Itu Allah menyatakan, tetapi aku dapat aku balas amal kamu berbuat bukan kerana aku. Kata Allah, kerana aku dapat tahu bahawasanya amal kamu ni bukan buat kerana aku, membuat kerana orang, bukan kerana aku. Maka diminta lah, na'udzubillah min syarri wa iyazbillah, untuk lindung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Sebab itulah buat amal mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Saya kalau saya nak buat amal, jadi tak sedap, jadi orang tengok, jadi tak sedap. Anak buat amal jadi rasa macam riak pula. Tu macam mana pula. Misal kata saya masuk pada hari Jumaat, orang semayang, khotib tak naik lagi atas mimbar, ataupun khotib tak baca khutbah, saya nak semayang sunat. Memang saya rekah dah semayang sunat kerana khotib, ketika khotib di atas mimbar tidak disunatkan baca banyak-banyak, ada rekah bacaan. Antara surah Yasin pula dia baca ketika khotib sedang membaca khutbah. Hatta pun duduk istirahat, tak payah buat duduk istirahat. Bila tak ada khotib sedang baca khutbah tu, saya nak semayang, saya tahu saya buat waktu itu. Tapi macam mana pula kalau saya semayang, ada orang jadi saya mari mau tengok aku ni, aku duduk tengah-tengah ni, aku takbir ni, aku dekat takbir ni, nanti orang tengok, orang kata bagus dia. Jadi saya tak boleh ni. Jadi patut saya tak semayang. Tu nyakit dia tak boleh. Jadi patut saya tak semayang, masuk masjid. Jadi bila orang ramai ni, saya duduk selalu. Tu macam mana pula. Para ulama seperti mana pandangan Imam Syafi'i, qaulul jadid, tu pandangan Imam Syafi'i ketika keluar pandangan ketika qaulul jadid ni, fatwa dia ketika dia berada di Kairah. Tu kalau qadim, ketika pandangan dia keluar fatwa ketika dia berada di Iraq. Itu beza qaulul jadid dan qadim. Jadi pandangan Imam Syafi'i iaitu qaulul jadid, dia menyatakan bahawasanya meninggal sesuatu ibadah itu akhafun nas, kerana takut manusia itu, itulah dikatakan riya. Tak boleh. Kata Imam Syafi'i. Tu orang yang meninggal ibadah kerana takut orang kata, takut orang ni kata, bagus dia semayang di tengah-tengah orang pada hari Jumaat. Orang kata bagus dia ni, saya tak nak semayang kalau begitu. Saya pun duduk, tak nak semayang. Saya takut orang kata saya begini. Maka tinggal ibadah itu kerana takut orang itu kata ini, maka itulah dikatakan riya, kata Imam Asy-Syafi'i pada pandangan qaulul jadid. Itu dia antaranya. Dan kalau saya masuk masjid hari Jumaat, misalnya hari Jumaat biasa orang khutbah tunggu nak baca khutbah biasa, tapi saya tak ada pun niat itu, saya mari-mari duduk, tak ada pun nak orang tengok ke apa ke, saya mari-mari duduk. Kalau duduk itu tak masalah. Untuk mari-mari Jumaat, dia nampak ruang tengah tu ada kosong, dia pun masuk, dia pun pergi duduk selalu. Ada masalah kalau duduk itu. Hal yang masalah ni, dia nak semayang sunat. Tapi takut orang tengok, orang tu hebat dia, bagus dia ni. Tu sempurna tu, dia tu lah, bagus dia semayang tu. Tu khotib khutbah pun dia jaga semayang sunat tu. Misal kata kalau mari penyakit itu dan dia meninggal ibadah kerana sebab takut orang kata begitu, itulah dikatakan riya. Itu kialah maknanya ibadah lain begitu juga.
tu ibadat lain. Aku nak sembahyang ba'diyah ni, kau kata aku ganggu pula. Aku nak sembahyang sunat ni kan, kau kata aku ganggu pula. Biarlah tak sembahyang lah, tinggallah sembahyang. Maka tinggal ibadat tu kerana sebab takut orang, itulah dikatakan riak. Dan macam mana? Nak orang panggil kalau tak mau sembahyang, tak mau sembahyang, nak sembahyang di rumah ke, nak balik, tak mau sembahyang sunat ba'diyah ke sini, sembahyang di rumah misalnya, tak masalah. Tapi jangan ada perkataan akhafun nas, iaitu aku takut manusia. Tu ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW menyatakan, jangan kamu memandang remeh kepada amal kamu, jangan kamu memandang hina kepada kamu. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, bagaimana kamu memandang hina? Kami memandang hina, iaitu kamu buat sesuatu amal akhafun nas, kerana kamu takut pada manusia. Itu. Sedangkan di hari kiamat kelak Allah Azza wa Jalla menyatakan anal ahaqqul akhwafa, akulah yang terlebih kamu takut sebenarnya. Apa untuk takut pada orang? Tu ada hadis tu nak tidak kita baca semula pada bagi tiap pagi, iaitu kita baca semula, iaitu pada tazkirah pagi lah berkaitan hadis tu, mana hanya orang buat sesuatu kerana meninggal sesuatu perkara kerana takut manusia, sanggup tinggal perintah Allah kerana takut orang, sanggup orang panggil berbaik dengan orang kufar, dengan orang Yahudi kadang-kadang kerana takut pada Yahudi. Allah akan mempersoal di akhirat kelak, kenapa kamu buat begini sedangkan aku yang berhak kamu takut. Itu di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempersoal mereka itu. Qala musannif rahimahullah taala, maka tilik olehmu murid, orang yang nak menjalan hati ke haratillah ni akan celaka riya yang amat jahat. Jadi kata musannif pengalan kita ni, wahai murid, wahai orang-orang yang nak menjalan hati ke haratillah ni, iaitu apa? Iaitu tilik olehmu, berhatilah kamu ni bahawasanya celakanya riak ni, penyakit riak ni jahat sungguh. Tu seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalu fihi mithqal dzarrah min riya'i. Rasulullah SAW menyatakan la yuqbalu fihi mithqal dzarrah min riya'i, tiada terima hak Allah Subhanahu wa taala suatu amal yang ada padanya yang amal sebesar zarah daripada riak sekalipun, Allah tak ada terima. Ini pandangan ilmu tasawuf. Syekh Abdul Salam, Imam Ghazali, Imam Ghazali, Syekh Abdul Salam kata siapa yang sembahyang buat ibadah dan ibadah aku sekalipun ada riak, Allah Ta'ala dia akan terima. Batal tu sembahyang. Apa ada sembahyang tu tak ada, sia-sia dia sembahyang. Pandangan siapa? Imam Ghazali dan Imam Syekh Abdul Salam, ulama tasawuf kata. Ada pun pandangan Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar menyatakan tilik kepada besar mana dia riak tu. Kalau dia riak besar dalam sembahyang tu, riak tu besar, kerana Allah kecil, maka dapat dosa riak besar daripada kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana diperpadukan kepada ayat Allah yang menyatakan wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang membuat suatu kebaikan walaupun zarah, dipelihat juga. Barang siapa yang buat kejahatan besar zarah, dipelihat juga. Kata Imam Ibn Hajar, maknanya walaupun riak ada, tapi dapat juga pahala roh yang dia buat tu kan Allah, tapi riak, celok-celok riak tu ada. Maka tengok tilik besar-besar mana pandangan Imam Ibn Hajar. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berpandangan bahawasanya iaitu riak, iaitu siapa yang buat ibadah kerana manusia dan kerana Allah, bila kedua-dua itu ada bersamaan, dia jatuh pada syubhat. Maknanya boleh jadi Allah diterima amal dia, boleh jadi Allah Ta'ala tak terima
terima amal dia. Kalau saya nak pegang amalnya ni, tu maka bagi orang awam, bagi kita kalau kita dalam nak mengajar orang-orang ke nak cerita pada orang yang baru nak belajar ilmu, kita ambil pandangan Ibn Hajar lah. Pandangan Ibn Hajar lah. Maknanya pandangan Ibn Hajar ni maksudnya jangan kita kata awak semayang tadi ada dia ke? Dia kata ada juga. Amal kamu tak sah rasa. Memang batal, pahala kamu tak ada semayang. Sisi kamu semayang kamu sah tapi pahala tak ada. Tak boleh. Macam dalam TV ada hamba Allah dalam TV kadang-kadang sebelum ni lah, dia kata siapa yang tidak khusyuk dalam semayang dia batal tu. Tak boleh buat secara public, orang tengok amal tu tak boleh. Nak buat ilmu ni dia ada tahap-tahap dia. Nak kena ambil pertengahan. Ada cerita cara yang tegas selalu. Kena ada tengok keadaan dulu. Maka begitu juga. Ada pun kita ni orang yang selalu dengar semua ilmu, yang nak ke hadratillah, yang nak semakin hampir Allah, ambil pandangan Imam Ghazali lah. Imam Ghazali mana? Ni lah. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima orang yang ada riak. Tu. Kalau kita ambil pandangan Imam Ghazali boleh juga. Tapi takkan kita nak duduk tempat tu sama. Takkan kita nak duduk sekolah pasti sama. Sekolah ni kita nak naik sekolah ni, naik pekat. Takkan nak duduk sekolah mendengar sama. Sekolah ni pindah pula naik sekolah bahasaan, bahasa apa ke gading dan sebagainya. Gitu kedudukan orang yang nak jalan ke hadratillah. Tu kalau dia duduk ada tak apalah kita ambil pandangan Imam Hajar tak apa. Sebab riak ni kadang-kadang dia juga tu betul, kadang-kadang dia ada itu sifat begitu. Tapi dia disuruh cepat-cepat istighfar kepada Allah. Ada pun orang yang salih, sebab tu dia disebut salih ataupun murid ni, orang yang nak jalan ke hadratillah, nak semakin hampir dengan Allah, Allah panggil semakin nak darjat dekat dengan Allah, supaya Allah memberi perubahan pada diri dia ni, maka dia mestilah dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia mesti ambil pandangan Ibn Hajar, yang ni pandangan Imam Ghazali, iaitu siapa yang ada dia maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima. Jadi ketika itulah bagi orang yang salih ni, dia akan menjaga lah. Dia akan menjaga dengan iaitu dengan amal dia tu. Kalau dia semayang tak datang khusyuk, dia akan berjaga dengan khusyuk ni. Tu memang khusyuk ni kadang-kadang dia mari ganggu ni. Betul lah kata ulama sebenarnya sebut Allah. Semayang ada semayang, duk ingat juga. Memang syaitan tu mari uskul kaza, ingat itu, ingat ini. Tu bila begitu sebut Allah. Ada itu ada pandangan para ulama seperti Imam Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid mengatakan aku bersulu selama 12 tahun aku nyek nafsu aku ni, kerana sifat-sifat ni. Tapi bagi orang-orang yang itu mari juga ingat hati Allah dalam hati dia tu Allah tu. Jangan terima baca dia sebut Allah ganggu pula semayang. Tu dia ada mana dalam hati dia tu. Tu orang kata sebab apa awak sebut kuat Allah belakang tu. Saya tu ingat pada roti canai. Jadi Allah saya lawan dengan roti canai tadi tu. Sebut Allah biar Allah menang. Tu dah betul lah cara tu. Maksudnya dalam hati tu Allah supaya gangguan tu sebab khusyuk ni. Tapi Imam Nawawi menyatakan orang yang berusaha untuk membuang sifat dia, orang yang berusaha untuk hadirkan khusyuk, orang yang berusaha untuk buat sesuatu ibadah dengan Allah, maka di perbuatan usaha itu hadan ibadah, sudah ibadah, kata Imam Nawawi. Itu pandangan Imam Nawawi yang dikenal sebagai Al-Hafiz yang menghafal 300,000 hadis Nabi SAW. Itu salah satunya Al-Hafiz Iraqi, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, maka betapa engkau sangka hai murid akan dia, ia terlebih banyak padamu. Jadi kata musannif, betapa engkau sangka hai murid
Kamu kena cek sama ada riak ni ada ke tak pada mu. Kalau ada, cepat-cepat istighfar kepada Allah. Tu mu tengok sara mana riak ni, sara mana banyak doa ada pada kamu. Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, cepat-cepat istighfar kepada Allah dan berusaha untuk buat ibadah itu kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana takut pada hadis Nabi SAW yang sebelum tu, mungkin tuntutlah amal. Utlubu, mungkin tutuplah amal kepada orang lain. Yang tutuplah pahala dengan orang lain. Dosa tutup nak kata Allah sebab membuat keadaan aku. Nauzubillah. Qala musannif rahimahullahu taala, bermula orang yang ibadah itu ada kalanya semata-mata riya atau persamaan kosak dia dan kosak ibadah, demikian itu batal pahala ibadah mereka itu, dan kembali mereka itu kepada derhaka. Kerana manakala tiada sah ibadah, nescaya tiada sah taubat. Maka manakala tiada sah taubat, nescaya kekal mereka itu derhaka wa iyazabillah, dan berdosa. Dan ada kalanya lebih kosak ibadah daripada riya, maka ibadah itu tiada batal pahalanya, tetapi diseksa sekadar riyanya itu. Jadi dalam kitab ini disebut perbahasan berkaitan dengan qadar niat itu. Bermula orang yang ibadah itu ada kalanya semata-mata riya. Orang buat ibadah ni kadang-kadang ada semata-mata dia buat riya tu. Maknanya bulat. Memang buat ibadah tak ada sikit pada Allah. Buat kerana memang takut pada orang, riya pada orang, nak tunjuk pada orang ni. Ada kala buat jadi pekat tu ada juga. Atau persamaan mana? Iaitu kerana Allah pun ada, kerana orang pun ada. Kosak dia itu, atau persamaan kosak dia kerana nak tunjuk orang pun ada juga. Buat kerana Allah pun ada juga. Persamaan. Dan kosak ibadah yang demikian itu batal pahala ibadah mereka itu. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Syi yang nakal dari Imam Ghazali semua ni, dia kata sama ada orang niat itu secara penuh ataupun niat itu bersamaan, kosak yang demikian itu batal pahalanya. Itu ahli sufi. Itu ulama sufi menyatakan persamaan dengan ibadah maka batal juga, walaupun bersamaan. Kerana Allah pun ada, kerana manusia pun ada, kerana makhluk pun ada, kerana Allah pun ada. Persamaan pun batal pahala ibadah. Pahala ibadah, bukan pahala, bukan sembahyang. Sembahyang tidak akan batal. Sembahyang tu sah lah, hukum dia buatkan selagi dia ikut aturan hukum tu, hukum sembahyang gini sah lah. Tapi pahala tak ada, sia-sia. Tu sia-sia. Orang ni dah takut. Tu takut berapa lama berpuasa tapi hanya lapar dan dahaga. Rasulullah selalu sebut tu, selalu berpesan kepada umatnya bila mari bulan Ramadan hendaklah berhati-hati, kata Rasulullah, kerana berapa lama berpuasa tapi hanya perut dan hanya perut sahaja yang puasa, tapi pahala tak ada, hanya lapar dan dahaga saja. Tapi pahala ibadah tak ada. Pahala gimana? Haba'an mansura, jadi debu berhamburan, sisi, na'udzubillah min zalik. Jadi penatlah, letihlah buat ibadah, comel buat ibadah, mari ibadah, tapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kembali mereka itu kepada derhaka. Maka bila pahala ibadah comel dah buat tapi pahala tak ada, maka dia kembali kepada derhaka lah. Ibarat dia ni derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala jugalah. Kerana manakala tiada sah ibadah, kerana tiada sah ibadah itu, nescaya tiada sah taubatnya. Bila ibadah tak sah, bila sembahyang itu tidak mengundang pahala Allah, tidak mengundang untuk mendapat pahala Allah, bahkan pahala jadi haba mansura sisi itu, nescaya dia tidak sah taubat dia. Taubat dia tidak sah lah. Tu dia bertadi. Sebab kita buat ibadah ni, Allah nak beri pahala, Allah nak beri ganjaran. Tapi kalau buat perkara yang tidak mengundang untuk pahala Allah, macam mana Allah Ta'ala nak bagi? Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagi pahala pada dia, maka taubat dia pun tak jadi. Tu taubat dia tidak jadi.
maka manakala tiada sah taubatnya. Bila taubat tak sah ni, sebab apa taubat tak sah? Berpunca daripada ibadah dia tidak sah. Yang ni pahala ibadah tu tak dapat. Sebab apa pahala ibadah dia tak dapat? Kerana dia buat kerana orang, atau bukan Allah pada, kerana orang pada. Maka ketika itu dia tidak mendapat pahala sah ibadah. Maka bila dia tidak mendapat pahala sah ibadah, maka dia tidak sah taubat pada Allah. Kerana orang yang taubat ni, orang yang betul-betul taubat pada Allah, dia akan dapat pahala di sisi Allah. Ini sebuah ibadat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sebut dah, ibadat itu ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min qawlin wa fi'lin zahiran wa batinan. Itu ibadah itu ialah nama yang berkumpul pada tiap-tiap barang yang dikasihi oleh Allah, yang diredha oleh Allah, sama ada perkataan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi ibadat terbuatkan orang tu maghfirullah dah, wa Allah dah. Situ letak situ mana ibadat. Sebab ibadat tu ialah tiap-tiap barang yang berhimpun, yang disukai oleh Allah, yang diridai oleh Allah. Jadi kalau buat kerana orang, Allah tak suka ke tak? Maka sudah tentu bila Allah tak suka, tak jadi ibadah. Bila tak jadi ibadah, zahiriyah, nampak ibadah tapi tak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia kata, bila tak sah ibadah, tiada sah taubat. Maka tiada sah taubat, nescaya kekal mereka itu derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyyazubillah. Ini paling takut sekali ni. Tu bila dah tak sah taubat, dia derhaka kepada Allah lah. Ibarat dia iaitu lawan dengan Allah, tapi bagi dia tu dekat dengan Allah. Dia berasa dekat dengan Allah. Nauzubillah. Dan berdosa, jadi dia derhaka kepada Allah dan sentiasa dapat dosa. Dan ada kalanya lebih kosak ibadah daripada riak, maka ibadah itu tiada batal pahala, tetapi seksa. Diseksa sekadar riak itu, diseksa juga sikit. Mana iaitu ada kalanya kosak dia tu lebih ibadah. Maknanya dia buat, contoh dia sembahyang Isyak, kerana Allah lebih, dia ada sikit-sikit saja, sikit-sikit ada juga dia. Maka orang itu macam mana? Maka ibadah itu tiada batal pahala dia dapat juga sikit-sikit. Pahala ulama sufi kata dapat juga pahala sikit. Tetapi diseksa dengan qadariyah dia dapat tu. Maknanya diseksa jugalah. Maknanya diseksa juga. Hak dia buat tu kerana Allah banyak, dapat pahala juga. Kata Imam Ghazali, yang akan ulama dah kita ni pandu Imam Ghazali, dapat pahala juga. Tapi kalulah dia itu buat ibadah ni kerana ada riak sikit, maka diseksa juga. Jadi kita boleh ambil pandangan Imam Ghazali yang muhtamad dalam Ihya Ulumuddin. Bahkan Syekh Abdul Salam dalam Hilyatul Awliya, dia menyatakan bahawasanya hak yang muhtamad pegangan dia katakan, siapa yang buat ibadah kerana orang, siapa yang buat adukan orang, walaupun sikit besar ke sedikit pun dapat pahala si Allah SWT. Jadi kita pegang situlah. Bila pegang situ kemaklah. Tapi nak mengajar orang lain, orang baru nak belajar ilmu, jangan cerita benda ni. Jangan cerita bab begini ni Ghazali, bab ni orang ini tahap orang yang dah salib, orang yang dah jalan hadiah, orang yang dah masuk dalam ilmu, duk dengar semua, duk ibadah semua. Maka macam kita ni, kita duk dengar semua, duk mengaji semua, duk buat ibadah semua ni, ada apalah makom ni. Kata pandangan Imam Ghazali kita pegang. Tapi kalau nak cerita pandangan budak-budak sekolah ataupun orang baru nak cina budak agama, jangan nak cerita. Jadi kaslan ibadah, jadi malah pula dia buat ibadah. Malah kalau begitu, kalau aku ni buat ibadah kena ada juga, tak boleh kena ada juga. Jadi mari nak tunjuk orang juga. Kalau kita cerita kita orang menyebabkan kaslan ibadah, orang jadi nak kaji ibadah dia malah pula. Biar dia jinak tu dengan agama, biar dia masuk dengan agama begini-begini, baru dia cerita satu-satu hak ni senang Islam ni. Betul orang yang baru nak faham agama ni, kita tak boleh masuk dia bahari yang 5 selalu. Kena cerita begini,
Islam gini. Bila dia dah masuk agama, baru kita cerita syariat Allah gini, hak hukum hak sebenarnya gini, tutup aurat ni gini, sebenarnya gini. Dia baru nak tutup, nak menguji agama, kita kata apa? Dah kata sokken tu haram tu, tumi tu haram dosa. Taubat dia jauh Islam. Dah boleh. Ni kalau Islam kita buka bahawa gini sokken dah boleh, tumi tu hukum Syafi'i gini. Baru kita cerita. Itu kaedah yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan ibadah yang ditakuti oleh Allah, itu oleh Rasulullah SAW. Itu riya. Syahdanun, bermula hakikat riya itu menuntut seorang akan kemuliaan dan kepujian di dalam hati manusia dengan beramal ibadah. Syahdanun, kita bertiru sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat kita kepada semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memeliharakan ibadah kita, memeliharakan pahala ibadah kita kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan juga majlis ilmu kita pada malam ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.